Baiklah, salam Aidiladha. Di pagi raya ini pastinya menjadi kewajipan untuk solat sunat Aidiladha. Betul, Farah. Dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Kubang Krian di Kota Baru, Kelantan. Keberangkatan tiba baginda jam 9.05 pagi diiringi Tengku Temenggung Kelantan, Tengku Rizam Tengku Aziz. Turut hadir Ketua Polis Kelantan Datuk Hasanuddin Hassan serta Ketua UMNO bahagian Kubang Krian Datuk Muhammad Abdul Ghani. Solat Aidiladha diimamkan oleh Imam Muda Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Abdul Bari Abdullah, yang dihadiri lebih 5,500 jemaah. Selesai solat, khutbah disampaikan Imam Masjid itu, Sabri Abdullah, yang menekankan kepentingan ibadah korban pada Aidiladha. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong bersama 5,000 penduduk di sekitar Shah Alam. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Turut mengiringi dan menunaikan solat sunat Aidiladha adalah Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Amin Ahmad Ahya, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Datuk Muhammad Aziz Muhammad Isa dan Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS Datuk Haris Kasim. Solat sunat Aidiladha diimamkan Mufti Selangor Datuk Muhammad Tamyiz Abdul Wahid. Kenegeri Darul Rizwan di Perak, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha berjemaah bersama rakyat pagi tadi. Baginda terdahulu tiba di Masjid Sultan Azlan Jalan Raja Muda Musa Mahadi kira-kira jam 8.30 pagi. Turut berangkat Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Dihili Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris. Baginda bersama 1,500 jemaah kemudiannya menunaikan solat sunat Aidiladha yang diimamkan Imam Besar Masjid Said Muhammad Muzaffar Said Azlan. Selesai solat, Sultan Nazrin kemudiannya meluangkan masa bersalaman bersama rakyat sebelum berangkat pulang. Hadir sama Menteri Besar Perak Datuk Seri Zamri Abdul Kadir serta pemimpin tertinggi negeri. Baiklah, di Pahang pula, pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama hampir 3,000 jemaah di Masjid Tengku Ampuan Afzan di Indra Mahkota. Solat sunat Aidiladha diimamkan Muhammad Amin Abdul Muttalib dan khutbah disampaikan Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Antara kandungan khutbah menyingkap sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS sebagai pengajaran serta mengajak umat Islam mendalami pengertian korban daripada perspektif agama. Selain itu, khutbah solat sunat Aidiladha turut menyentuh mengenai kepentingan perpaduan serta menolak amalan politik sempit yang memecah belahkan ummah. Selepas solat, baginda meluangkan masa bersalaman dengan jemaah dan seterusnya menyaksikan penyembelihan lembu korban yang berlangsung di pekarangan masjid berkenaan. Di Pulau Pinang pula, Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Rahman Abbas menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Negeri bersama 2,000 jemaah. Yang di-Pertua Negeri hadir jam 8.50 pagi diiringi isteri Toh Puan Majimur Sharif dan disambut timbalan kedua Ketua Menteri 1 Datuk Muhammad Rashid Hasnun serta Mufti Negeri Datuk Wan Salim Wan Muhammad Nur. Hujan tidak menghalang jemaah berkumpul sejak jam 7.30 pagi. Solat sunat serta khutbah Aidiladha diketuai Imam Besar Masjid Negeri Salahuddin Ghazali. Dan selepas solat, Tun Abdul Rahman turut mengambil kesempatan bersalaman dengan jemaah. Di Sarawak, Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg turut bersama-sama lebih 5,000 jemaah menunaikan solat sunat itu di Masjid Jamik Petrajaya Kuching. Beliau yang tiba di masjid berkenaan kira-kira jam 7.50 pagi disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Muhammad Mursyidi Abdul Ghani dan Menteri Pelancongan Kebudayaan, Kesenian, Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah.
Solat sunat berkenaan yang diimamkan oleh Imam Besar Negeri Sarawak Mustafa Kamal Ahmad Fauzi turut menyampaikan khutbah memperingati peristiwa korban yang dilakukan oleh para anbiya. Sebaik selesai solat sunat, Ketua Menteri meluangkan masa lebih kurang 15 minit bersalaman dengan jemaah lain sebelum menghadiri majlis tahlil dan menziarah pusara ayahandanya di tanah perkuburan Masjid Bahagian Kuching.